kau jangan tak mandi. Kau nampak lebih murung since the last time aku jumpa kau. Actually, Cak orang kata bila seorang keluar kan, bila seorang keluar ada benda lain yang mengganti orang kata. Tak ada, tapi sekarang semua orang dah keluar dah. Tak ada yang Oh semua, mengganti. sorry. Cuma Kau mengganti ingat kau tu. comel Zaidi gigit kuku macam tu? Nasib baik orang kat sini tak nampak tau. Sekarang ni kau tak dengar suara kau. Tak, aku tak boleh masuk conversation pasal platform yang aku tak nak ambil tahu. Macam tu. Wow. Okey tak, sekarang ni aku tak boleh. Aku paling benci orang tak punctual. Kita dipanggil di sini secara percuma, tiada bayaran. Di mana host benar? Muhammad Faisal bin Muhammad Nur. Dia ingat dia buat. Kau baca nama aku dekat Google Meet ni ya. Nur Amira binti Muhammad Anwar. Stupid pakai nama penuh. Lupa pula nak switch to Ramzul. Yeah. Nasib baik it's not a video. This is a voice only, guys. Yes. Nur Amira. Assalamualaikum. Hi guys. Waalaikumsalam. Hujung-hujung kau nak bagi salam. Baru ingat orang Islam. Ya Allah, macam mana lagi 40 minit kita bersama ni, ya Allah. Tak, aku plan 10 minit je. Tak ada sampai 40. Orang kata So mungkin lepas 10 minit kau keluar. Dia Pasal kau belah. Sebenarnya kita orang 10 minit pertama je free patch. Lepas tu kau kena bayar. Betul actually. Amazing. Because we all here got names lah. Even though not really big but still got names. What? Got names? Wow, Names. amazing. Confident level. Very there. Oh wow. Sektor paling wow, top views. Amazing. I am speechless already right now. Thank you So much original idea. for the overwhelming support from Yes. you guys. And with that being said, because I just want to know benda ni kita bagi kesipan sikit lah. Ra, you introduce yourself. Who are you? Who are you? Okay, I don't think I need an introduction I can foresee this answer. You I can know, foresee because this answer. people already know me and wow, there's somebody the giant is eating. The giant, Why the monster not? is Because if eating. video also eating, podcast takkanlah not eating. Yeah, but the difference when we record our video, Cha, you eat other people food. Not Yeah. paying. Also not not paying. paying. Now you have to pay lah your own food. I make my own food. Yeah. 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 And go back to who you are. Who are you? Please, my name is Ramzul Lina Natasha Ishaq Al-Bukhari. It's a long name lah. It's a long name. But shorten everything just Ramzul lah. So I'm a girl. okay. Of course I'm a girl. Aku budak girl. No, Oh, tak because layan I lagu-lagu get that question a lot, you know. Because I don't listen to budak girl. I don't listen to I just hate TikTok. Oh, I just hate TikTok. such a I just strong hate TikTok. word. Yeah, That's why my TikTok only got 100 follower like that. Oh, same. Oh, you hate TikTok but you still on TikTok. Because that time I just buat TikTok for the sake of following the Fun. trend. Oh, you FOMO. But You FOMO. then bila I try nak masuk into TikTok, I tak jumpa minat tu kat mana. So aku terus tak buat lah. But I think the answer is too long. So who are you, Zaidi? Just cut her lah. Okay. Just cut her. Zaidi, I can also introduce Zaidi because me and Okay. Zaidi are best Look friends the same. for quite some time. We belajar dekat tempat yang sama. We also ada club theater yang sama. We also sometimes switch gender. In between. Yes. Betul, depends pada waktu. Depends pada waktunya. And we also we both also wear spectacle. So sometimes Yeah, that's people why I tend say to you guys look the same. Look like- Look at if people can see the video right now, both like Bergo also. beguk. Yeah, both got beguk. I like beguk like that. Yeah, I can see. Actually Cak, kalau nak tahu beguk yang sebenar, beguk ni adalah benda yang terkeluar. Contohnya dagu kau, daripada pipi kau tu, dagu terkeluar, itu beguk. Itu beguk. Jadi biar aku betulkan kau jadi actually kita beguk, Sarah adalah bongok. Dia ada masing-masing punya kekuatan. Ada Yeah, macam-macam. ada pros and cons. Dia bongok which is lagi lebih teruk lah daripada beguk. Kasta dia lebih lain.
ada Kasta ubat. dia Yeah, lagi but lain. now I just want to know who Zaidi is. What is this? Okay, my sport person dah cakap tadi dah. Perlu ke I introduce lagi? Oh, Yeah. sport person. I Noted on rasa that. cukup di situ. I rasa mungkin sport person you kita boleh pinjam juga untuk describe Sarah. Who? Okay, Yeah, okay. why not? Okay. Sport person for why not? everybody here. Sarah is someone yang I kenal tidak orang kata lebih kenal lebih taklah selama kenal Zaidis. Okay. Okay, faham. Permulaan kita orang berkenalan sewaktu itu Sarah merupakan seorang Zoomers. anak jalanan Yeah. Oh, di budak Hot tebing. FM. Budak tebing Sebelum darjat ni diangkat Yeah. masuk bekerja betul-betul dalam office, dia adalah anak jalanan. Yeah. Jadi bermula kisah dia apabila kami ditempatkan di cubicle tu belakang-belakang. faham. macam Jiran, Belaga jiran. bontot lah, belaga bontot. Belaga bontot. Jadi saja belaga bontot, malah tak lama lepas tu juga belaga kepala otak. Jadi we found that chemistry there. We But don't started- forget, I get it. our chemistry is cut because our boss tak tahan because we both too busy. Dia tukar cubicle kita orang. Yeah, dia tukar cubicle. But then that didn't change anything because kita masih lagi bising, Cak. Itu We dia. can sit together also, we can walk, right? Boss is everything. Yeah. So, di situlah Major is just permulaannya. a medium, right? Yeah. Major is just a medium. Bukan Yeah. halangan lah. So itu adalah Sarah. And then kita orang buat video bodoh sendiri waktu tu. Nobody listen to us. Apa hati kita nak. Sorry, nobody listen to you, but You. people already listen to me. No. Actually when tiba buat video then rasa macam kelakar. Padahal tak kelakar sangat. Macam tu. Sendiri rasa Memang tak kelakar. kelakar sangat pun Sendiri sebenarnya. Sebenarnya. buat benda tu sendiri. Dan Ah, lama-lama okey lah. Dan lama-lama Then langsung- lama-lama, I need somebody to sometimes help me with being stupid. So Yeah. I adopt her inside my Adopt, yeah, segment adopt. lah ya, my job. Because Yeah. why do you be stupid alone when you can be stupid together? Together. Ya, together kata Exactly. ni berdua lebih baik. Acah Yeah. sepriasa. Amazing. And two is better than one lah. Okay, dah cukup lah reference tu. Yeah, Lama aku reference too much. introduction pun mungkin dah makan 30 minit. Jadi kita ada 10 minit tinggal lah. Untuk the whole topic lah. Risaulah kita macam ni. Okay, thank Itu you for cara the kita, introduction. Thank you for the No worries. introduction. Very, very Kreatif. complete, creative, concrete, everything lah. Concise, segala huruf C lah Kecuali Apa cibai semua. lah. Oh, bukan Kecuali cibai. Cibai, sorry, cibai. Ayo. And cakap pasal kau kenal Penat Correction. cakap pasal budak jalanan tadi, budak tebing kan, Sarah budak tebing. Just nak share macam aku dulu pun aku kenal Sarah waktu dia budak tebing juga, waktu dia budak jalanan. Yeah. Time tu dia masih fabulous, vast rambut time tu dia kalahkan aku lah sebab rambut aku time tu macam baru rambut dah janam, budak dah janam Okay. baru nak tumbuh. Oh, rambut kau baru nak tumbuh, baru nak kenal Facts. dunia. Betul. Rambut tu sometimes memainkan peranan penting. You blonde Betul. sana sini. Tapi Yeah. at the end of the day, orang akan tengok muka tu kena ke tidak dengan rambut. Yes. Betul. Aku setuju. Sebab Betul sekarang je. ni Kau cuba Kau cara orang macam rancak ya. Muka siapa yang tak kena dengan rambut? Cuba Okay, actually bercakap pasal budak tebing dan muka budak tebing lah dulu tidak sebab dia mengenakan budak tebing always on point. Rambut That's no why matter what that's why dia colour. mengenakan tudung lah pada beberapa tahun selepas itu Diberikan lah. hidayah lah Diberikan selepas itu. hidayah. Alhamdulillah. Ya. Tapi Dari waktu aku kenal Sarah Chak kan, dia bukan biasa-biasa babe. She is not biasa-biasa sebab dia yang bawa kita orang punya van waktu kita orang pergi van ke lori ke I don't know lah what you call it. Okay. Waktu Van, kita orang you pergi call it van. We call it Yeah. van. Okay, kau Waktu nampak? kita bawa artis ada Hot FM punya event lah dekat Penang and Sarah time tu dia adalah generasi Penang lah, generasi Okay. Penang. generasi jalanan Penang. Generasi Jalan Penang, dia wakil cawangan Penang. So dia yang bawa kita orang, ambil kita orang kat airport. Babe, dia dengan kau boleh imagine tak Sarah Chak bawa van. Kecoh babe, rasa macam semua benda nak langgar Okay. Ya, aku dan faham. kemudiannya dia tidak tamat di situ, Patch. Korang bila sampai hotel tu, boleh aku cerita drop di korang semua. kejadian di hotel lah. Aku tahu Ya, benda tu, aku jadi drop boleh korang cerita. semua. Oh, Dan aku nak pergi ambil orang lain. But tak ada orang dalam van tu semasa itu. Aku just balik nak pergi ke lobby semula. Aku langgar tembok hotel tu.
Dan setiap kali kami pergi ke hotel yang sama untuk outstation, Itu memang hotel yang sama untuk outstation. akan meninggalkan kesan, masih lagi nampak kesan Setiap kali. pelanggaran. Ya, dan sekarang ni hotel tu dah pasang besi di sekeliling tembok tersebut supaya kereta lain tak langgar. Dan sekarang ni hampir silakan Selepas jadi. pelanggaran tu, kecederaan berlaku pada tembok atau awak, Saranca? Of course, pada tembok. Okey. Saya kekal sebegini. Tak ada yang secebis-cebis pun serpih, tak ada. Sometimes Tiada yang bisa. melihat kepada muka Sarah, mungkin berlaku kecederaan pada muka. Kita podcast, orang tak nampak muka. tak nampak muka. Orang tak nampak muka. Seperti mana orang tak boleh nampak rambut kau yang tak boleh turun mengikut graviti. Sebegitulah. Korang Kita tak nampak imagine. muka aku. Korang imagine je lah muka siapa yang orang sebut. Imagine je macam mana muka aku yang dah langgar tembok dengan muka yang rambut tak pernah mengikut graviti. Hello, ini Jimmy Neutron. Kita nak tengok ke Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Sabunlah Jimmy Neutron. Paling-paling Sarah dengan Ra, korang bukan berada dalam satu rumah yang sama kan? Background macam sama dinding tu. Tidak, ada punya colour hijau lebih pekat. Kok dah Dan tak orang kata kehitaman hati Sarah tu lebih pekat daripada warna bilik aku. Lebih kotor hatinya. Dengarlah tu guys, korang nilailah sendiri siapa hasilnya hitam itu. Sorry. Nilai hati bukan dekat hitam boleh Selangor. tutup dengan jubah. Jadi kalau kau tak ada input nak bagi, better go out je from here. Daripada kau sengih dengan muka kau yang penuh dekat skrin ni, orang lain belakang sikit tau. Zaidi Aziz. Sebab perbualan tu aku tak boleh sebab saya tak berapa kenal Saranca. So bila berbual betul. dengan Ramzul bercerita tentang Saranca, saya macam, who's that? Macam tu. Because you orang paling terakhir sekali diiktiraf. La ilaha illallah. soalannya adakah Saranca diiktiraf? Diiktiraf oleh apa? Kau adalah orang terakhir yang diiktiraf oleh kalangan masing- kita bertiga. Sebenarnya masing-masing dalam ni tidak diiktiraf oleh Tapi sesiapa tadi saya pun. dengar Ramzul cakap tadi dia kenal saya dulu tau Saranca sebelum awak. So pengiktirafan tu mungkin awak yang terakhir. Tadi Dia kita- bergantung pada individu lah. Individu punya timeline. So Ya, saya semua tak orang nak bagi input sebab saya tak tahu nak cakap apa. Sebab pergaduhan, okey. perbalahan antara dua hati itu, siapa lebih hitam, siapa lebih pekat. Susah dia masuk. Faham. Kerana mungkin Zaidi termasuk dalam golongan yang murni. Murni. Dia tidak boleh menilai hati siapa, faham? Betul. Okeylah. Kita relax sebentar. Kita nak slowly kita sebenarnya tak ada topik sangat podcast kali ni, tapi kita chill je, santai. Tapi satu benda yang kita nak borakkan lah. Aku sebenarnya nak tanya korang pasal korang punya pengalaman bila korang order sesuatu. You know? Masalahnya, kita borak-borak ni baru 13 minit. Mana nak datang lagi berapa minit tu? Kau sabar. Aku dah buat 6 Dia baru episod. intro. Aku dah buat 6 episod. Semua awal-awal macam tu lah. Sudahnya bila dah sejam, cepatnya. Kau sabar kejap. Cepatnya masa berlalu sebegitu. Gitu. Yelah, So, aku nak fahamlah. tanya pengalaman korang ordering something. You know, it could be waktu korang order makan dekat restoran ke, atau korang, you know, sekarang pula semua orang kat rumah order benda online, shopping, Shopee ke apa benda semua. And in fact, even macam Saranca, kalau siapa yang tak tahu, Saranca pun ada buat business. Kan? Business apa tu, Cak? Yes, I sekarang Promote. part-time baker. So I usually mula-mula I started with the best cake pisang in town, cake white Wow. pisang. Not your normal cake pisang. You think I'm stupid? No, not normal. Nothing is normal. It's it from me. So just order lah if you Amazing. want to know why it's not normal. And then now I have cupcake what? My red velvet cupcake, also not typical red velvet cupcake. Because if typical, then you order with someone else. Amazing. Dia tak typical. Kenapa, Cak? Kenapa dia tak typical? Syak, bila kau order, belum tentu lagi kau dapat. Aku suka. Betul. Aku pernah mengalaminya. Kau pernah mengalami dengan kek wak picang, betul? Maaf Kek lah, Wak pernah nama mengalaminya. babe, nama dia pun dah Cake White. So Kek Wat. Dia kat macam situ do you orang expect? order. faham lah. Nama pun dah Kek Wat. Bila orang order, dia memang tak nak bagilah. Memang Kek Wat. Cuba kau cerita pengalaman kau bersama dengan kek wak picang. Macam mana kau alang-alang. order? Ni pengalaman kau order kek wak picang.
Silakan. Sebenarnya kalau nak order kewat picang ni, satu lagi perbualan yang berlaku dekat WhatsApp tu pun agak susah lah nak berbual dengan Saranca ni sebab macam very tak direct. Dia banyak je kehidupan dia nak macam benda-benda nak bercerita. Paling Lepas busy. tu Saranca ni perbualan tu dia sering macam stress. Dia macam, hai. Itu intonation dia. Betul macam, okay, aku nak order kek je ni tau. Saranca, tapi tak apa. Aku customer ke tak kan? Macam tu. Yes, tapi sebabkan kita ajak time tu kita nak ajak dia masuk video. So kita ambil hati lah Pet. Nak faham. order Beli sikit lah. sebab tak bayar kan, nak dapat benda free. Kita belilah. So dia kata okey, jumpa esok. Sampai ke office, kita record lah kalau Lambat Kau Basah dengan Maya dengan Cak tu. Dah lah satu dia minta tu facial tu dia minta. Facial. Ya. Itu kepunyaan ref, kepunyaan syarikat dia minta. Dia nak benda tu. Dan Okay, itu yang pertama. Okay. Kita sebagai tuan rumah, kita kata Menghormati Abang Kata tetamu. Abid Liu kan? Abang kata Abid Liu, Allah sayang. Kita Allah pun sayang. dekat tetamu Allah kita. yang satu. Kita bagi tetamu kita bagi facial tu. Yes. Lepas tu, lepas dah pakai tu, dia terus balik. tak payah Tanya dia cakap mana macam kek gaya picang. Prof Dia Muhaya kata lah. tinggal kat Gone. rumah. Gone. Gone. Tinggal forgot. So, Forgot. nama kewat picang tu kena dengan tuan dia. Yes. Dia Sebab dia itu dah ambil branding facial secara dia. percuma. Lepas tu dia tak bagi kewat picang. Sampai sekarang saya tak order dah. Dia tahu, dia dah lupakan je kek tu. That's it. Yeah, that's it. Because dia ingat aku bodoh. Tak tahu yang sebenarnya dia order tu sebab nak ambil hati aku. Sebab nak buat video free. Jadi aku pun tidak meletakkan effort untuk betul-betul bagi kek tu. Sebab dah sekarang Kau ni, duit tau. sekarang ni free of charge, you got no cake. Tapi JD aku macam awal-awal aku nak order kek picang pun macam tu juga. Sebab aku rasa ini kek picang ni owner dia antara businessman yang paling tak peduli customer. Aku rasa kalau orang lain kan macam customer is apa orang kata Customer is always right. customer is always right. Betul. Yeah. Customer yang paling penting lah. Tidak pada owner kek picang. Kek picang lantak macam aku busy lah order hari lain. Aku macam wow. You can say that. Dia macam dia order dekat live aku. Aku macam WhatsApp aku. Jangan order dekat live ni. Babi lah ingat. Yalah. Lepas tu kalau orang dah order, jangan tanya-tanya bila dapat. No, bila kau dapat aku roja kau. Kau just wait. Oi, mencabar menjadi seorang klien kek picang. Yeah. Re ada any pengalaman tak yang berjumpa dengan owner bisnes macam ni? Okay. Actually, macam you guys mengambil hati. Tidak, not really. Okay. Jadi Macam mungkin. Seperti aku, tidak mungkin aku akan mengambil hati Sarah. Tidak. Jadi, sesiapa saja yang order daripada dia, aku akan minta kek pisang daripada orang tu rasa sikit. Ya, tak payah bayar. Tak perlu bayar, tak perlu bayar. Dia pusing-pusing. That's orang why, lain order that's kat itu office, yang- nak rasa sikit. Takkanlah orang tak bagi, orang dah minta sikit Itu je yang pun. membezakan antara aku dan you guys lah. Yeah. Because lebih pemikiran aku tu sebab apa? Bukan aku niat aku tak nak beli. Bukan, aku tak ada masalah. Bab duit ni insya-Allah kan, Cak, insya-Allah kan. Taklah kau antara salah seorang orang yang kedekut aku pernah jumpa lah. Bukan kedekut. Guys, dengar bukan kedekut Sebab aku dengan Sarah ni ada pengalaman. Benda ni aku ceritakan lagi sekali di podcast ini. Terlalu banyak kali kau cerita ke? Bila pergi di kedai Cerita. Kak Pa, dia ambil Kedai Kak saja Pa kat apa bawah yang dia tu, nak. tingkat satu. Dia ambil apa saja yang dia Apa nak cerita ni? tanpa menghulurkan Wang seutas ringgit. duit. Jadi duit tu aku yang bayar. Itu yang menimbulkan aku punya syak wang sangka. Itu menimbulkan aku punya kemarahan. Setiap kali pergi RM2-3, RM2-3, the next day RM3-4, tak pernah bayar sampai sekarang. Kalau sehari RM3, seminggu dah berapa ringgit? Sebab tu dah jadi aku keluar, menganggap. tak bayar. Sampai dah tak bekerja bersama. Jadi aku menganggap benda tu tak payah beli. Sebab aku dah support dia dengan cara lain. Daripada awal dulu. Sebenarnya engkau dah beli 50 kek picang. Lebih daripada apa yang dijual. Bernilai. Biji-biji tu aku dah beli. Bernilai lebih 50 kek picang bernilai kau dah beli. lebih. Tapi tak apalah, Reka Ustaz Abid Liu kata beri yang sayang. Kau kan sayang wang, beri yang sayang kepada orang. Takkan kau nak bagi benda-benda yang buruk dekat orang. Allah sayang kita dah. Allah sayang kita. Allah sayang Allah yang kita. satu.
Okay. Itu kalau kita cerita basically pengalaman kita dengan Sarah as Kate Pichang lah. Tapi kalau korang punya pengalaman secara general bila korang nak order something, dekat kedai convenience store ke, dekat restoran ke, and aku nak tahu kalau korang pergi travel. Okay, let's say travel yang outside Malaysia lah, of course. So of course ada boundary perbezaan bahasa dan sebagainya. Jadi anyone ada tak pengalaman menarik yang korang nak share bila korang keluar negara bercuti ke apa ke, dan nak bercakap dengan waiter dia yang mungkin dia tak faham English ataupun bahasa Melayu, silakan. Oh, aku kalau luar negara usually no problem, because luar negara people know when tourists they extra friendly, and language barrier is normal. But usually if I go another country, I always learn their language because I fast learner in terms of language. Amazing. But then yang aku pantang sekali She's orang very kat Malaysia, service dekat Malaysia ni kenapa macam gini? Aku paling pantang ni. Aku pergi kafe ke, aku pergi kedai ke, engkau nak kata last order. Okay, last order kau bagi tahu kita kat table. Okay, Kak 9.30 last order, nak order apa-apa? Tak ada. Okay, tak apa. Tapi bila aku pergi katalah aku baru nak duduk bontot aku last order. Dah sampai Kak last order, aku pun nak duduk ni. Okay, aku pun order. Lepas tu hari tu dekat satu kafe dekat TTDI Jaya ni, jangan sampai aku aibkan nama kedai kau aku pergi bersama dengan mak aku ya. Biasa dekat kafe memang akan bagi plain water secara percuma. Ya, sebab makanan kau kalau satu utas kek pun ada berharga RM25. Kau ingat apa benda? Takkan air kosong tak boleh nak bagi, nak free. Okey, lepas tu mak aku dah, kita dah makan. Dah last order dah. Mak aku kata, mak macam haus lah air kosong. Aku cakap tadi kau tak nak order air kosong, aku offer kau air kosong. Kau nak order air manis juga, sekarang ni kau nak minta aku air kosong. Itu pada mak aku. Mak aku pun aku carutkan juga. Lepas tu white juga maknya pun. white juga. Lepas tu aku pergi ke kaunter, bang, bagi air kosong satu. Air kosong kita tak ada, air mineral je. Okay, air mineral. Tapi kita dah close order. Dia cakap kat aku. What? Kenapa menjawab soalan tu in the first place? Kita dah close order. Mata aku pandang dia. Habis tu saya tak boleh nak minum ke? Biar saya tegak kering je sampai kat sini. Terus kena sembuh, terus. Lepas tu abang tu macam, ambil air mineral ni, saya belanja. There you go. There you go. Aku cakap, kau belanja, kau macam nak carutkan aku, kau belanja, kau bagi aku air free ni. Aku ambil dah juga sebab free kan. Dan Melayu aku kan? bagi mak Siapa aku tak minum. suka? Siapa tak suka benda free? Aku pantang last order air kosong pun tak boleh nak bagi Tak. Tu macam Cak cakap kan, kadang-kadang kita macam baru nak melabuhkan buntut dan tiba-tiba macam dah last order. And kadang-kadang dia punya last order tu macam tak make sense. Macam katakanlah kedai kau tutup pukul 10. Kau macam pukul 8 tu kadang-kadang macam kau dah malas nak ambil order. Kau dah close order pukul 8.30 kepala otak engkau. Last order 9.30 lah kalau kedai kau tutup pukul 10. Macam barang kau kat dapur dah habis semua ke? Yang lagi kalau pergi kafe-kafe, yang ini tak ada, yang ni tak ada. Out of stock. Betul. Buka kedai lah kalau out of stock. Yang aku punya bonus sangat nak pergi beli stok, kenapa? Yes. Satu lagi kalau order, lepas tu macam contoh makanan kau lambat sampai kan. Kak, dah siap belum Kak? Tengah buat. Lepas 30 minit tengah buat. Aku memang pernah mengamuk Aku pergi cakap, tengah buat ke tak? Aku macam tu. Aku memang makanan, aku memang jenis macam betul. Kawan-kawan aku cakap, jadi buat order jangan cek pasal dengan dia. Memang aku akan pergi tanya owner terus. Betul, bab makanan memang kita boleh marah sebab benda tu nak masuk perut kita kan, dia akan mengganggu emosi kita. Tambah-tambah kau tengah lapar, menunggu orang tengah buat. Kau masak apa yang tengah buat tak settle. Masalah. Aku masak dia perangai kau ni. Masak. Kau. Tapi Patch, aku ada satu cerita. Sekejap, sebelum kau cerita, itulah ada perkataan hangry. Hungry campur angry. So Betul. Orang yang orang lapar ni jangan dibagi marah. Silakan Zaidi, apa tadi? Tapi cerita marah lah, cerita kelakar. Aku pergi dekat mamak. So kau tahulah mamak biasanya kalau kita order Maggi goreng, dia akan bagi telur goyang kan? Yes. Telur goyang. Kadang-kadang dia tak tanya pun. Dan aku jenis tak suka telur separuh masak goyang macam tu. Aku suka telur dadah. Goreng. So aku rasa aku pernah cerita benda ni kot dekat online, tak tahu kat mana. Lepas tu aku cakap lah, I tak nak telur goyang, I nak telur dadah. Lepas tu dia kata, telur dadah tak ada, telur goyang ada. So apa beza telur dadah dan telur goyang? Aku macam tu, aku macam telur goyang ada, telur dadah tak ada. Bos, telur dadah tak ada, telur goyang ada. Siap buat tangan tu.
Aku cakap, bos, you pergi tu Kuali, itu telur goyang, you Terbalikkan. pecahkan itu kuning. Itu tak. Lepas tu dia kata, oh macam tu kah? Lepas tu dia pergi, tak jadi telur dadah. Dia jadi telur goreng yang kuningnya pecah. Memang aku ketika itu macam susah sangat ke nak buat telur dadah dalam dunia ni. Telur dadah hanya dalam menu di kedai tom yum. Kau kena harap maklum. Yes. Kat Toyes Tak ada tentu. kau. Itu. Tak, aku rasa itulah comprehension barrier nak dengan mamak. Dia macam mungkin dia tak faham sebenarnya bahasa Melayu permintaan Mama kita. memang susah nak faham. Aku pernah dapat Okay, Maggi goreng. Aku cakap Maggi goreng kosong kosong. Sayur semua tak nak. Semua tak nak aku cakap. Memang tak nak kosong. Dia sampai Maggi Bagi goreng. paket. Dia bawa. Tak Maggi goreng dengan serbuk dia je. Aku punya telur yang hancur dengan Maggi tu. Macam ni apa benda ni? Dah lah tahu lah. Tapi Maggi tu dia dah celur lah. Dah, kosong kakak. Astaghfirullah. Kau tak rasa. Aduh. Bongok lah. Tapi memang bongok lah. Memang serius. Aku macam pernah dulu zaman study dulu. Dia mungkin tak tahulah dia orang ni intern ke apa kat mamak tu. Mamak ada Dia memang intern tak faham bahasa Melayu Hebat tau. mamak. Dia orang ada intern tau. Bukanlah, dia baru masuk tu. Dia baru masuk kata pekerjaan tu. Bahasa tu perlu Yes. Pelajari lagi. Memang belum faham. Itulah kadang-kadang order berkali-kali pun dia orang tetap tak faham. Macam Sarah Cak cakap lah, order Maggi kosong memang kosong dia bagi. Betul kosong dia bagi. Aku terdiam dekat situ ya. Tak sambil masak tu nyanyi lagu Najwa Latif. Kosong. Yes. Kosong. Oh. Ayo. Tapi aku sebenarnya betul aku sendiri tak puas tak puas hati. Kita kadang-kadang tak faham macam bila kau pergi kedai kadang-kadang kau dah ada macam kedai-kedai yang spesifik yang kau nak pergi sebab mungkin kau mengidam atau dah lama tak makan makanan tu. Tapi bila kau pergi, bila kau order dekat selalu kan kita minta menu ke apa kan ataupun memang dah ada menu atau meja tu kita akan tengok. And bila kita nak order tu and then bila kita dah panggil waiter tu untuk ambil order kita, oh yang ni tak ada, habis. Lepas tu kita macam alah habis pula. So kita go for second option. Yeah. Second option pun habis juga. Lepas tu sampai kita kena tukar soalan kita daripada apa yang ada, kita kena tanya apa yang tak ada. Apa yang tak ada? Ya. Faham tak? Yes, Apa betul. yang tak ada kat kedai kau ni So, selain kita daripada baru akal kau? So baru kita boleh buat geram Aku tau rasa kadang-kadang. macam semua tak ada, semua habis. Aku rasa last kali habislah kehidupan aku. Dan juga habislah kehidupan restoran dia. Kalau macam korang kan, Itu kalau je. korang pergi kedai yang macam banyak menu tak ada, korang akan still duduk kat kedai tu and order benda lain atau korang belah cari kedai lain? Aku kalau aku tengok, kalau aku lapar sangat, aku akan order je apa yang ada. Kalau dia kata macam, Kak, alas meja yang tinggal. Aku akan makan alas meja tu. Yelah, aku lapar. Aku nak kena pergi tempat lain, nak tunggu lagi. Baik-baik aku order apa yang ada je. Faham. Walaupun aku tak dapat lah apa yang aku nak tu, aku tak kisah. Aku makanan-makanan aku tak apa nak choosy sangat lah. Aku You're not fussy lah. Not fussy, not fussy and all lah. So, aku bakal makan apa je yang boleh dimakan lah. Cuma apa yang aku teringin tu mungkin tak dapat lah. Macam tu. Tapi Kena aku makan postpone memang pula. fussy lah. Aku bab makan memang aku macam Betul. memang aku akan macam orang kenal aku bab makanan JD memang very hard to please. Macam tu. Gitu. Gitu. Zaidi dia tak makan udang. Ada Ya kan ke? allergic? Dia ke JD? Dia allergic udang. Dia kalau ada bau udang, dia boleh tahu bau udang tu apa. Wow, bau pun tak boleh jadi terus bengkak muka kau. Tak boleh. Tak. Aku muntah. Oh, dia muntah. Bukan Perut dia tak udang, boleh terima. Udang, Seafood. sotong, ketam. Seafood. Basically. Seafood. Kau Aku tak boleh allergic terima, ke kau memang tak boleh bau? Aku tak boleh bau, aku tak boleh makan. Kalau aku bau ke, kalau aku makan, confirm akan muntah. Contohnya macam dulu aku makan kan. Orang kata mindset jadi mindset. Aku pernah makan, without knowing itu ada udang. Aku makan pizza lah, betul akak. Aku cakap, makan. Aku makan ayam, aku makan. Aku rasa okey je. Lepas tu, like 5 minutes after tu, aku terus macam, muntah. Ayo. Tak boleh. Badan aku tak boleh terima. Oh, faham. Kalau tak boleh makan seafood Sayang pun badan lah. kau takat tu, elok jugalah tak dapat makan seafood. Tak baik. Sebab No tu body lah, shaming sebab tu No lah body shaming dalam Sebab batch tu lah kan. dia skipping. Dia nak body shaming kita tapi badan dia pun lebih Bukan body shaming. Kalau orang tengok sama je tiga-tiga guest pada hari ini. So
Sorry, yang paling bawah sikit aku. Kedudukan aku yang terakhir. Sorry. Dia begitu Confident. Ayo. Not that big. Ayo. Big. Not that big. Faham. Tapi pengalaman lain macam okay, kalau macam aku dulu aku pernah pergi Philippines, and kalau korang pernah pergi Philippines juga, Philippines ni memang dekat sana memang sangat banyak baboy atau bahasa kita babi lah. Sangat banyak babi. Even dia macam jual sate babi tepi jalan. Aduh, kan baboy tu yang budak-budak lelaki lah. dekat bar. Khinzir. Tak. Khinzir Orang Pinoy Filipinas call it baboy. Baboy, so cute. Baboy, so cute. Baboy. So macam Baboy lah you ni. boleh guna. Faham? So macam bila dekat sana nak cari makanan halal sangat susah. Kalau ada dia macam satu daripada 10 kedai, and satu kedai sebab the only kedai yang buat makanan halal, so harga dia macam satu plate makan tu macam RM40 duit Malaysia. Faham tak? Mahal gila. Sedangkan kedai-kedai lain kalau kau makan satu plate biasa baru Harga dalam street lah. RM6. Harga biasa lah, harga RM6 Malaysia. Tapi sebab kedai tu kedai halal dia jadi RM40. And selalunya kalau macam time aku pergi dulu, aku pergi dekat Boracay, dekat island tu kan. So kedai halal yang ada adalah makanan Arab, and macam we have no choice. So the first night waktu kita sampai tu kita makan makanan Arab. That's the only halal food yang kita jumpa. And RM40. Bila kita convert duit Malaysia macam sampai RM35, RM40 untuk satu menu. So kita orang macam kita baru first night, baru sampai. So duit kita agak berjaga-jaga kan. Yalah. So kita orang sharing lah. Have to lah. Kita orang sharing satu plate, share 2 orang. And then balik tu kita orang pergi convenience store, kita orang beli beras. Kebetulan kita orang punya macam Airbnb tu ada dapur yang ada rice cooker, everything. So the next following day semua kita orang just makan nasi putih goreng dengan telur. Kau bayangkan macam susah now nak survive dekat negara orang kan. So macam bila kita nak order pun diorang akan usually say diorang selalunya dia tak bagi tahu tau. Nak macam kita tourist, dia peduli apa kita muka Malaysia ke, dia tahu kita Islam ke tak ke, dia tak akan bagi tahu pun yang macam this got pork. Itu adalah babi. Kadang-kadang waiter sana dia macam tak bagi tahu sangat. Kalau ada tempat yang bagi tahu baguslah. Tapi kalau tempat yang tak bagi tahu tu kita kena lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Itu pengalaman aku kalau kat Philippines lah. Mungkin Zaidi kalau pernah travel dekat luar mungkin I don't know, anywhere lah, Indonesia ke mana-mana ke, kalau susah tak nak order. Sebab kadang-kadang makanan kita, macam contoh Indonesia, bunyi dekat Malaysia, bunyi dia macam ni, tapi bila kita sebut kat sana, dia lain. Tapi sebenarnya benda tu ada. Benda tu ada tapi bunyi dia lain. Macam mana kau nak explain? Dia kot, tapi aku ada pengalaman yang aku tak pernah pergi Thailand, tapi first time aku pergi Thailand hari tu, aku pergi dekat dia punya McD tau. So aku macam tak sure lah sana halal ke tak. Tapi aku macam tak, waktu tu macam abang aku solo travel. So aku macam apa nak pergi McD, nak beli ayam McD. So pergi ayam McD tu, lepas tu aku dah order tau. Aku dah order ayam McD semua. Lepas tu ada this one Arab guy, dia tanya dekat orang McD tu, is it halal? Lepas aku macam, lepas tu dia yang cashier jawab, no sir, we don't serve halal food. Aku dah order, Kau dah order? Dia macam, oh, you guys don't serve halal food? Yes, but don't worry. Dia kata ayam tu dia masak asing. Dia kata dia guna ayam tu masak asing, guna minyak asing. Lepas tu aku macam, are you sure? Aku macam, tak yalah, sure? Walaupun minyak dia asing, tapi sembelih ayam tu bukannya dia sembelih tu. Lepas tu diorang semua macam ramai-ramai 3-4 orang pergi. Aku cakap, don't worry. Dia kata, we are Muslim. So aku macam, takkan salah kau Muslim ke apa, tapi kalau kau dah pegang babi kau masak kan. Produk yang kau jual tu. Ayam tu. Lepas tu aku macam, tiba-tiba ayam dah siap, aku dah bayar. So aku macam pegang ayam tu, aku duduk kat meja, aku was-was. Memang was-was teruk. Aku macam, aku boleh bayangkan muka kau masa tu. Kalau tak boleh makan tau. Betul. Ayolah. Lepas tu apa tak aku nampak? Depan aku ada poster burger babi. Ambil kau, dia punya sign terang benderang. Weh, ya Allah, pork burger depan aku. Sekarang ayam yang dimasak berasingan dari babi itu. Tidak makanlah, aku makan kan. Lepas tu aku macam, orang dia tak faham. membazirnya benda ni. Lepas tu aku macam, takkan aku nak buang. Kan, takkan nak bagi balik. Memang takkan dapat lah refund semua. So aku dah seorang-seorang, aku pergi dekat strangers. Ramailah orang putih lah apa semua, aku offer. Dia kata chicken, aku tanya kan. Diorang tak nak lah, confirm lah diorang tak nak. Kan Takut lah. mamak ni. Yelah, bagi macam free stranger semua. tiba-tiba datang Macam nak bagi kena makanan santau kan. pula. Lepas tu aku pun
ambil benda tu aku pergi jalan dekat Krabi. Sebenarnya banyak Muslim sebenarnya kan yang jaga-jaga betul, kaunter Krabi tu banyak. banyak orang Narati Wat semua tu kan. Dia daripada Patani semua. Dia orang boleh cakap Kelantan. Betul. Aku tanya dia, ada kat sini ada kawan orang Benok kau kawan orang Muslim tak? Ternyata ada kawan saya. Boleh bagi kat dia tak? Aku cakap itu, cakap Kelantan. Tiba kau boleh cakap Kelantan jugalah. Oh, memang pergi Krabi aku cakap Kelantan weh. Lepas tu aku bagi dia kata okey tapi dia bagi kat kawan dia yang non-Muslim tu. So aku pun caw. Lepas tu aku pergi 7E. Aku pergi 7E, aku cakap English mula-mula. Do you know any halal food that can I find here? Lepas tu macam, dia tak faham. Lepas tu, dia tanya aku, Malaysia. Yes, Malaysia. Ada apa? Ini dia. Ada apa? Ni dia. Abang ni tak ada babi, ni boleh makan. Ni boleh beli. Aku macam kelakar lah. Aku pergi Krabi, aku pergi Kelantan ni. Yes. Lebih baik kau pergi Kelantan. Semuanya halal. Sama je. Yes, confirm. Itulah pengalaman dekat That's Krabi lah. why kalau kau pergi travel, jangan pernah ada perasaan was-was tu di dalam jiwa kau. Yakin je. Kau order chicken. Hello, Mr. Can I have chicken chop and of course the beef burger. Padahal kat Europe ni makan tanpa was-was. Makan saja. Yes, faham itu aku tak was-was. Tapi kalau dah poster babi tu depan muka kau. That's a sign. No, ayam ni daripada tempat lain. Itu bukan was-was Memang lagi. tak Itu dapat dah lah. petanda daripada Tuhan mengatakan kau jangan makan ayam yang tidak dicampur dengan minyak babi ni. Yes. Ayo. Itulah pengalaman dekat Krabi lah. Tapi Krabi best. I've been to Krabi. Krabi memang banyak je kakak-kakak Muslim, Islam kat sana banyak. And paling best sebab kawan kat Krabi kat tepi-tepi pantai tu diorang semua meniaga dekat diorang punya kedai motor. Tahu tak yang motor? Dia parking, dia terus masak kat situ. Dan sangat murah. Serius, tak payah pergi restoran. Beli je daripada diorang. Kita pergi Krabi sama-sama tu lah kan company trip tu. Best kan? Yang kita menang pasangan terbaik tu. Is it? Yalah. Aku tak pernah ingat kenangan-kenangan berbaik dengan kau. Yalah. Semua kenangan buruk je. Kau punya pengalaman, Maira. Go. Aku tak adalah banyak sangat macam bab makanan ni tiba-tiba aku nak mengamuk ke apa ke. Aku rasa aku okey lah. Kau macam seorang yang tenang lah bila dengan makanan ni. Ada aku benda lain aku boleh tenang lagi tau. Kalau on the road tu aku tak boleh Itu berbeza. Ya. Bila masuk dekat on the road tu aku rasa dia ni memang perangai babi. Memang kau jaga Baboy. Ramai kau baboy. Daripada situ lah ni orang kata Kak Long Kak Long Merah. Ini gara-gara kejadian itu adalah Kak Long Merah. Ini kena panggil balik. Ini kena panggil balik ni untuk episod aku akan datang. Mungkin kita buat road rage. Yes. Aku pernah lah pergi Nantikan. Paris. Yang mak kau sponsor tu. Tak, sorry duit Itu aku. London, okay. Sorry. And then bila aku pergi kat sana, aku macam diorang kan dia yang tak nak cakap English kan. Jadi takkan aku nak cakap Perancis pula. So dia orang cakap apa? Jadi aku macam aku macam aku nak order dia time tu dekat dalam Disneyland Paris tu. So aku macam orang kata nak makan tu, orang kata melihat keadaan wang tu Kena kot lah sikit. Sedih lah Jua. tapi orang kata nak makan terpaksa makan lah. So aku beli apa time tu waffle kot. Aku tak nak cakap apa kat dia. Aku macam tunjuk gambar ni. Tunjuk gambar. Boleh juga. Boleh juga macam tu. Apa je lah yang gambar yang aku dapat tu itulah aku nak. Jadi lantak engkau lah. This macam tu Dia mesti macam bodohnya orang ni. Macam tu cakap Perancis lah masa tu kan. Dia mesti macam bodohnya. tak jadi accent aku. Ni apa dah betul kau punya ni. Ayo. Itu je lah. Okey lah. Macam tadi korang cakap korang semua background korang semua adalah daripada background teater. So macam Ra dengan Zaidi dulu kenal ada theater club yang sama, and Sarah sendiri pun I've been to Sarah punya few performances theater show. Memang diorang ni memang penggiat theater lah. They are so good in acting. So just to make this episode interesting, why not korang lakonkan satu situasi. Ons ke ons? Ons ke ons? Tak ada pilihan lah ons. Tak ada pilihan lah, ons lah. Ons. So okay, I nak
Saranca, you jadi customer yang sangat fussy. Okay. Dan Re adalah no. Zaidi adalah waiter yang ambil order. Tapi Zaidi macam mungkin ada language barrier ke atau apa-apa benda lah yang buatkan kau klien macam geram. So dia bagi call your manager. Dan manager dia datang. Manager dia Re Ramzul. Identity confused. Yalah, walaupun dalam office tak dapat jadi manager. Jadi dalam ni pun boleh. okey lah orang kata. Daripada tak ada, ya tak? Boleh lah. Yes. Okay, drama spontan starts in 3, 2, 1, go. Ding. Let's sit down first. Why don't we sit down first before the waiter come to us? Pergi kedai tom yum je pun nak speaking. Kak, nak order apa, Kak? Apa what you got here? Got here gapo tu? Tak pehe, Kak. Akak nak order gapo, Kak? Kita ada ayam masak toye so. Masak kerabu mangga ada. Kita ada gapo dia lagi ya? Lupa dah. Apa kabu ayam apa tadi? Kabu air. What is ayam? Air is yang that one. Oh, kerabu chicken. Yeah, chicken. But what is kerabu? Kerabu ni To Wednesday. Wednesday. Kerabu Wednesday. Wait, so chicken only live on Wednesday? Kalau akak nak ke hari Khamis, dia jadi ke Thursday. Ke Khamis lah bodoh. That's why I told you because can you panggil other waiter because you already said you bodoh. I know. Panggil other waiter. Susah nak cakap dengan you ni. Boleh cakap Melayu. Feeling macam orang putih. Kau ingat kau bukan masalah. Boleh. Tapi tak berapa fasih. Tak berapa fasih geram kita pipi kau tu. Tarik je lagi. Okey, panggil manager. Okey, manager ni ada ni. Tak tahulah lembaga mana datang makan sini ni. Manager. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Re Ramzul Awani Hasrita, Ara Johari, Kaibaha dan lain-lain. Boleh saya Okay, I don't care what's your name. Not important to me. To my brain, not important. I just want to know what is kerabu because confusing. Kerabu said Wednesday or Thursday. I don't understand. Because kerabu, like my waiter said just now, it's the ke Rabu. Jadi orang kata hari ni baru hari Isnin. Jadi boleh datang balik hari Rabu nanti. Oh, today don't have the menu. Today don't have all menu. All menu, everything don't have. Anything don't have. Today we close our kedai Actually, lah. you come back on close. Wednesday. Actually, you close. No wonder. Yeah. But why you open the door? Let me see. Okay, actually kedai kita orang ni, kedai kita orang ni adalah kedai yang kau faham tak bila malam-malam tu yang macam kau lalu dekat highway Karak, sebenarnya kau nampak macam ada kedai tapi esok pagi tu dah tak Ayo. bunyi. So whatever I get today is daun and ulat. Ulat ya. I bagi tahu awak-awak, You bagi tahu awak, it's okay because that's my food. That's why I alone here. Nobody understand me because only you can see me. Ayo. Ada punya plot twist macam tu Akak waiter tom yum kat tepi macam ni. Ni ada tom yum hantu dan hantu. Ya Allah, dia bagi plot twist yang terkejut aku. Itulah dia orang kata. Jangan dicabar ya manusia-manusia yang orang kata berdarah seni. Wow. Anak-anak seni. Apa khabar anak seni? Ayo. Apa khabar anak seni? Terhantuk ke itu? Terhantuk itu apa, Zaidi? Tak. Mahira dia pernah menjadi anak seni. Dan dia pernah terhantuk di pintu. Apakah kejadian terhantuk di pintu itu? Aku ingin tahu. Patch pun ingin tahu. Sangat curious. Okay, time tu kita ada apa aku tak ingat. Jadi, teater apa dah? Teater apa yang tahu? Aku tak ingat. Teater... Ni kot, Mak Cowboy Mak Cowboy. Okay, tak silap aku lah. Aku jadi wanita cantik lah dalam tu. Memang cantik guys. Korang kena tengok. Okay. Memang kita memang cantik orang kata. Siap baju. Rambut dia kali ni. Kebaya. Rambut dia ikut gravity tak tu. Kali ni ikut gravity. Cantik. Okay. Tapi rambut tu macam bila tengok balik rambut tu pun boleh nampak macam rambut kau juga yang dulu-dulu punya. Sama. Ayo. Faham? Dan juga pakai baju kebaya pink dan juga di tengahnya I sajalah tinggalkan sikit ruang untuk dilihat. So ada man can see untuk dilihat lah.
Kemudian gelap kan dalam tu. Memang kau bila once dia dah tutup lampu, scene kau tu dah habis, gelap betul tau. So kita orang macam Gelap, pitch black. nak pergi ke Backstage. backstage tu macam terkedik. Selalu kan ada kru Sekali, pakai torchlight kan. Dia orang kan macam kita tak ada torchlight. So kita orang macam okey cepat-cepat ada dia punya walkie talkie semua. Lala aku berlari lah pak gantuk kat sliding door. Dan audio tu juga sempat di-capture oleh tim teknikal. hebat. Ada yang bunyi terantuk tu lah. Aku Jadi macam penonton juga bagilah. merasakan ialah sebagai satu elemen kejutan. Ya. Ya. Itu elemen kejutan Penonton yang merasakan itu adalah sound effect lah. Sound effect lah. Padahal cerita tu bukan cerita hantu, tapi tak tahu kenapa ada sound effect lah. Tu je. Dia tiba-tiba terkomedi pula di hujung-hujung tu. Jadi akhirnya kau dapat Aduh. teruskan kau punya tugasan ataupun tidak? Dan selepas scene itu juga ada kejadian di mana aku kena membaca macam wasiat kot macam tu lah. Okay. Jadi aku letaklah dekat dalam ni. Sajalah kita nak bagi gimmick. So bila apa tu? nampak orang keluar Dalam baju. aku boy lah. Orang tak nampak lah. Kita kan podcast. Kita kena bagi tahu dalam apa. Dia tak nampak. Okey. So aku meletakkan aku punya kertas tu dekat dalam. Orang dulu kan suka letak duit dekat situ Dalam kan. coli. Dalam baju. Di dalam coli gitu kan. So aku konon nak mengeluarkan coli itu and aku keluarkan coli tu. Nampak coli. Memang tak dapat lah, Dek. Kenapa orang nak tengok coli kau, Dek? Kalau keluarkan coli nampaklah puting. Coli pula coli-coli opah. Tak ada siapa nak tengok. Aku keluarkanlah kertas tu daripada coli tu. Kalau konon macam bila aku keluarkan tu orang macam macam tu. Namun last sekali mak punya butang tercabut ni. Allahu Akbar. So, apa yang telah kau menunjukkan? Membuka sedikit lah ruang tu. Aku kan plan nak tunjuk sikit je. Dia terbuka lagi. Lagi belanja. Mak. Terpaksa lah mak kepit guna tangan yang bahagian terbuka tu. Aku macam babi betul. Ayo. Itulah sedikit. Itulah Dan antaranya. sejak dari itu, Ra pun menulis di bio dia, Ra perempuan. Betul. Buktinya. Supaya tak nak ada orang Salah confuse faham. yang kali bertanya Ra lelaki ke perempuan, malas penat nak jawab soalan yang sama kan. faham. So by the way aku team Ibit Liu. Tibers. Tibers. Okay. Awal-awal tadi kau kata baru 13 minit kan. Kau tengok sekarang dah 50 minit. Sekejap kan waktu berlalu. Tak bukan apa. Niat dia hati nak stop. Tapi itulah. Kata Menarik tuan rumah kan? bagi lebih lah. Alhamdulillah. Kau tak ada benda lain Jadi pun kau boleh nak buat habis. dah. Kau duduk je situ diam-diam. Kau tak payah nak konon-konon kau busy. Yes. Jadi boleh habiskan cepat lah sebelum dia masuk ke angka 60 Yes, minit. benar. 70 minit dalam 40 minit. So boleh endkan awal. sebelum kita closing lah, just a little catching up lagi dengan within each other. Sarah, you have been a mother recently, so just want to know, maybe you can share how has motherhood changed you? Atau kau masih Sarah yang biol yang bawa van langgar tembok di hotel Penang satu ketika dahulu? Motherhood tidak mengubah aku menjadi apa-apa. Cuma mungkin aku lebih emotionally sensitif kepada berita-berita orang kehilangan anak ke, ataupun berita-berita orang kata anak didera ke, atau apa-apa berita sedih aku lebih sensitif. Tapi other than that, sama je. Aku masih lagi mementingkan diri aku sendiri. Myself is always number one lepas tu bawa anak aku. Dan memang sama je lah perangai tu. Aku rasa sama je, cuma aku ada lebih sedikit matang lah. Orang kata lebih matang. I'm a matured. Yeah. So mungkin lepasnya lebih matang, maksudnya tidak semakin fussy as a customer lah. Oh tidak, fasi tu bukan kerana ketidakmatangan. Fasi itu memang sifat azali. Mak Azali, it's just internal. Takkan pernah berubah. Bila kata takkan pernah berubah tu, masih bitchy, masih fasi, masih just shut up. Ya, macam tu. Damn shit. Masih damn shit. Yeah, like, damn shit, you baboy. You baboy. Okay. Zaidi, mungkin any last words from you? Last word Tak ada last word kot. Nak cakap apa, Patch? Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi aku rasa Orang macam... tanya, orang selalu tanya bila nak kahwin. Alah, bosan. Allahu Akbar. Jawab. Tak payahlah jawab soalan tu. Tak nak kahwin? Tak payahnya, penat. Oh lah.
Masuk kau penat di waktu malam. Penat sebagai seorang isteri lah nak menguruskan rumah dan sebagainya. Kalau kau boleh hidup single seberapa lama, single lah kau seberapa lama lagi bagus. Tapi lain dia lelaki, penyesalan suami. dekat situ. Lelaki pun penat. Kau ingat lelaki aku duk makan kangkang. Dia lah yang vacuum, dia lah yang basuh pinggan meletih. Letih, So faham. kalau laki kau buat semua benda, kau yang penat yang tang mana? Habis yang susukan anak pakai tetek siapa? Takkan laki aku juga. Tapi tak ada, aku rasa last word aku kan Patch, aku rasa aku tak sabar nak kita nak macam dulu balik lah kot. Nak Back to normalise normal. balik semua benda, yes. Serius betul lah, aku rasa macam dah penat lah Tepu. weh. Tepu, serius macam nak ke mana-mana susah, nak balik kampung pun tak dapat. Faham tak? Nak makan kat restoran, dulu-dulu kita macam dulu kalau Boleh dine in. free-free lepas habis kerja kita pergi makan kan, lepak dengan Betul, kawan, betul. borak-borak. Sekarang ni macam kau duduk rumah makan pun tak tahu lah. So aku Makan pun kadang-kadang harap-harap timing lah. tak betul. Timing tak betul. Kan Ah. macam sekarang ni patut waktu makan ni tapi kena shoot pula. So itulah tu. Allahu Akbar. Yelah, faham mengganggu. lah. Ujung-ujung aku Tapi itu je kena. lah aku Babol. semoga semua orang sihat sejahtera lah dan kita balik ke back to normal. InsyaAllah. Amin. Real perempuan? Okey, macam untuk perempuan pula. macam JD dia nak balik ke rumah. Macam aku nak keluar daripada rumah. Ya, betul. Nak lari I daripada feel you, rumah. I Macam feel tu. you. Ya, nak lari dan keluar daripada rumah, betul. Ya, orang kata, yelah, apa je, memanglah. Gadis-gadis kau liar, kau boleh ya. work from home. Ya, aku nak jadi gadis liar di luar. Wow. Jadi, itulah apa harapannya, semoga kita pun semua dapat vaksin. Jadi, you all semua dah pergi ke? Kita dah tunggu second dose je semua kan? I baru first dose Jumaat lepas. Ya. Let's all hope SOP this COVID go away lah because otak aku pun dah tak betul dah duduk rumah ni, dah tak boleh cannot take it anymore. Sebab bila duduk Boleh duduk nampak rumah, ya, boleh kau, nampak lah. Kau tak ada benda nak buat kan. Duduk rumah kau buat kerja kau. Jadi kalau aku bolehlah kalau nak keluar-keluar sekejap ke apa, tapi apa mana je kau nak pergi kan. Betul. So aku look forward lah untuk nak pergi Aku look forward lah untuk yes. nak pergi orang kata Switzerland, negara-negara yang memang memakan bajet yang tinggi tu. Aku look forward lah. Wow. Sombong amat. Sebab dia dah 2 tahun kumpul duit kata kau. Faham. Wah, 2 Jadi, tahun kau duduk pergi mana? Kahwin? Pergi, actually yang pertama you all kena ingat, umrah haji tu yang lebih penting. Allah Kita Akbar. nak pergi tempat Allah lain. sayang. Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang. Rapatkan saf Allah sayang. Itu saja. Okeylah, itu sahaja rasanya kali ini kita punya Patreon Takeover dengan Saranca, Zadi Aziz dengan Rul Ramzul. Thank you so much guys for being here with me today. Really appreciate it. Dan welcome. Alhamdulillah. Also, if you've been enjoying this podcast, support and help it grow. Share it to your friends and family. Take a screenshot, put it on your IG story, tag me at Patchmono, and I'd love to hear what you think about it so far. Awesome. Thanks. So, sampai next episode. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam dah guys. Letak. Tak payah kita nak bye-bye. Letak je semua. Kita masuk rumah orang elok-elok kan.